Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anik Kushairi bin Arius bersama dengan rakan-rakan saya akan membincangkan mengenai unit 12 iaitu Akta Pendidikan 1996. Sebelum kita membincangkan mengenai subtopik di dalam Akta Pendidikan 1996, mari kita mengenal Akta Pendidikan 1996 dahulu. Akta Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini ialah ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru, ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. Ia berpaksi kepada pengakuan-pengakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Subtopik yang akan kami bincangkan adalah mengenai cabaran dan langkah-langkah bagi menghadapi Akta Pendidikan 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ehsan B. Othman, pensyarah bagi mata pelajaran perkembangan pendidikan di Malaysia. Saya, Kistina binti Ahmad Fizal, hari ini akan mengupaskan tentang salah satu cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Jadi, cabaran yang saya akan kupaskan pada hari ini ialah cabaran pengurusan sumber manusia. Jadi salah satunya ialah berlaku isu ketidakseimbangan jantina dalam pencapaian akademik. Sebagai contoh, jumlah kemasukan pelajar perempuan ke IPT lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2000 mengenai keputusan peperiksaan dari tahun 1996 hingga 1999 menunjukkan bahawa pelajar perempuan mempunyai prestasi akademik yang lebih baik berbanding pelajar lelaki. Antara faktor yang dikaitkan mengenai isu mengapa pelajar perempuan lebih baik prestasi akademiknya berbanding pelajar lelaki termasuklah dakwaan mengenai staf pengajaran dan pengujian yang lebih berpihak kepada pelajar perempuan. Dapatan kajian yang ditinjau juga mendapati bahawa pelajar perempuan lebih positif dan memberi perhatian yang lebih serius terhadap kerja-kerja sekolah berbanding pelajar lelaki. Selain itu, pelajar perempuan mempunyai minat membaca yang lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Mereka juga dikatakan mempunyai style pembelajaran yang berbeza. Di Malaysia, kecemerlangan prestasi pelajar perempuan dimanifestasikan dengan jumlah enrolment pelajar perempuan ke institusi pengajian tinggi awam. Ketidakseimbangan bilangan pelajar perempuan dan juga lelaki mempunyai implikasi sosiopolitik dan ekonomi yang serius kepada negara. Jadi, penyelesaiannya ialah guru perlu sedar bahawa pelajar lelaki perlu dibantu untuk meningkatkan kemahiran dan strategi belajar mereka. Selain itu, pelajar lelaki perlu dibantu untuk membentuk cita-cita dan wawasan pendidikan yang lebih jelas. Guru perlu sedar tentang perbezaan gaya pembelajaran pelajar lelaki dan juga perempuan. Selain itu, guru juga perlu mempelbagaikan teknik pembelajaran dan pengajaran supaya lebih sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar lelaki dan juga perempuan. Kementerian Kebajikan dan Perpaduan Negara serta LPPKN perlu mengadakan program-program untuk menyedarkan ibu bapa mengenai peranan mereka dalam mengawal perkembangan anak-anak dan sumbangan kawalan ke arah pencapaian kecemerlangan pendidikan serta proses pembentukan personaliti anak-anak, khususnya anak lelaki. Terusnya, isu tekanan belajar atau stres daripada para belia dalam belajar menjadi isu utama. Seperti tajuk yang dinyatakan pada artikel Astro Awani ini, sungguh tertekan jalani hidup sebagai pelajar hari ini. Anak kepada penulis artikel tersebut telah menghantar mesej WhatsApp kepada ayahnya yang menyatakan ada student jatuh dari bangunan. Bangunan itu terletak tidak jauh daripada universitinya dan yang menyedihkan itu bukanlah kejadian yang pertama. Pasti apabila sesiapa yang mendengar tentang kejadian seperti ini berlaku akan berfikir, apalah yang begitu menekan pelajar tersebut dalam usia yang masih muda, begitu nekat tak mahu hidup lagi. Apabila penulis tersebut melakukan sedikit penyiasatan, beliau mendapati antara salah satu punca yang mendorong pelajar untuk mengalami tekanan adalah belajar. Antara faktor yang mendorong terhadap tekanan belajar ialah waktu belajar yang panjang. Sebagai contoh, pelajar sekolah rendah perlu bangun seawal 6 pagi untuk ke sekolah dan pulang pada jam 2 petang. Selepas itu, mereka perlu menghadiri sekolah agama hingga jam 5 petang pula.
di sebelah malam pula mereka perlu menghadiri kelas tuition. Dan apabila pulang dari kelas tuition, mereka perlu menyiapkan kerja sekolah yang telah diberikan oleh guru sekolah mereka. Di sini kita boleh nampak yang mereka tidak mempunyai waktu yang banyak untuk diri sendiri. Itu baru kita kupas tentang pelajar sekolah rendah. Belum kita kupas lagi tentang pelajar sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Seterusnya, harapan yang tinggi daripada ibu bapa dan guru. Pada zaman sekarang, ibu bapa dan guru-guru berlumba-lumba mahukan anak-anak mereka dan juga pelajar mendapatkan semua A dalam peperiksaan. Ibu bapa yang berkemampuan pula menghabiskan perbelanjaan yang tinggi bagi memastikan anak-anak mereka cemerlang. Bagi ramai ibu bapa, malu jika anak mereka hanya mendapatkan 3A 2B dalam peperiksaan UPSR. Sebaliknya, mereka mahukan 5A. Saya kesian melihat anak-anak yang dikerah dan dipaksa belajar bagi memenuhi hasrat dan cita-cita ibu bapa dan guru, bukannya cita-citanya sendiri. Guru-guru juga turut memberi tekanan ke atas murid bagi mencapai sasaran sekolah dan memenuhi tanda aras yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan. Saya rasa sudah sampai masanya ibu bapa dan juga guru memikirkan pembangunan diri pelajar yang lebih seimbang. Mendapat semua A dalam peperiksaan tidak menjamin anak-anak ini boleh cemerlang dalam kehidupan. Stres yang seterusnya datangnya daripada rakan sebaya. Ada ketikanya murid dipinggirkan hanya kerana berbeza pendapat ataupun tidak bersetuju dengan cara dan tingkah laku mereka. Pelajar yang bersekolah di sekolah harian mungkin tidak terlalu tertekan jika kita bandingkan dengan pelajar yang bersekolah di SPP. SPP merupakan singkatan kepada sekolah berasrama penuh. Saya merupakan seorang bekas pelajar SPP dan saya faham dengan perasaan yang dialami oleh pelajar SPP. Saya lebih menghabiskan masa bersama rakan-rakan berbanding masa yang saya luangkan bersama keluarga. Hal ini kerana saya hanya dapat berjumpa dengan keluarga saya 2 kali sahaja dalam sebulan. Jadi ada kalanya saya terpaksa mengikut telunjuk rakan meskipun saya tahu ia satu kesalahan kerana saya enggan dikatakan berbeza. Dan saya rasa sebab itulah anak-anak perlu dibekalkan dengan kemahiran bergaul dan juga kebolehan mempengaruhi agar mereka dapat menyesuaikan diri secara positif dengan rakan-rakan. Malah ada beberapa kes ponting sekolah yang berlaku kesan daripada tekanan rakan sebaya ini. Jadi, langkah yang perlu dilakukan agar cabaran pengurusan sumber manusia ini dapat diatasi adalah dengan menyimak semula kurikulum ke arah lebih mencabar keupayaan lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabaran pelaksanaan pendidikan Akta 1996 yang seterusnya ialah cabaran perubahan minda rakyat Malaysia. Baiklah, yang pertama, rata-rata rakyat masih mengharapkan bahawa hanya pendidikan adalah satu peluang atau alat untuk mendapatkan pekerjaan dan juga jawatan bagi satu-satu sektor. Dan yang kedua ialah kemahiran bagi graduan untuk mencipta peluang pekerjaan selepas graduate adalah sangat kurang. Yang ketiga, graduan dihinggapi penyakit diploma disease yang mana pengangguran di dalam kalangan graduan masih tinggi iaitu sebanyak 204,000. Selain itu, jenayah dan masalah sosial di dalam kalangan graduan juga kian meningkat. Seterusnya, langkah mengatasi cabaran perubahan minda rakyat Malaysia ialah memberikan penekanan dalam aspek pembinaan modal insan melalui penerapan nilai murni dan pemahaman konsep keagamaan dalam diri graduan iaitu generasi muda supaya dapat mencapai matlamat. Selain itu, memperbanyakkan lagi program pendidikan yang menawarkan kursus pragraduat dan juga kerajaan boleh menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan
selamat pagi semua. Kembali bersama saya. Saya akan menerangkan cabaran yang seterusnya, yaitu cabaran sumber keuangan. Walaupun pendidikan telah mendapat peruntukan yang banyak, yaitu sebanyak 18 hingga 22%, namun ini masih belum mencukupi untuk menjadikan pendidikan maju dan kondusif. Lagi-lagi pada masa sekarang, macam yang kita tahu, zaman sekarang ialah zaman kemajuan sains dan teknologi. Jadi penggunaan ICT itu bukanlah sesuatu yang murah dan mudah didapati secara free. Kita lihat kepada contoh. Contohnya ialah saiz murid per kelas ialah sebanyak 30 hingga 40 orang dalam satu kelas. Bukan itu saja, prasarana dan teknologi pembelajaran juga tidak mencukupi di sekolah. Disebabkan ini, masih ramai guru yang menggunakan kaedah chalk and talk. Kaedah ini adalah di mana murid hanya melihat guru berada di depan di papan tulis menerangkan sesuatu, dan ini akan mendatangkan kebosanan. Ini sepatutnya tidak lagi berlaku pada zaman ini kerana banyak alternatif lain yang boleh diambil oleh guru pada zaman sains dan teknologi ini menggunakan ICT untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik kepada murid. Itu sekiranya mendapat peruntukan yang cukuplah. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini adalah supaya kerajaan perlu menyediakan peruntukan yang lebih untuk pendidikan dalam belanjawan tahunan. Bukan itu saja, kita tidak boleh terlampau bergantung kepada kerajaan. Ibu bapa juga boleh memberi sumbangan kepada sekolah untuk meningkatkan peruntukan sekolah. Ini adalah untuk anak-anak mereka juga. Cabaran-cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 seterusnya adalah cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Apakah cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar? Yang pertama, bahasa Melayu masih tidak dimartabatkan dalam pendidikan sebagai bahasa penghantar utama di semua institusi pendidikan di Malaysia. Yang kedua, bahasa Melayu juga tidak digunakan sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran. Bahasa rojak, selanga atau hikmat pesanan ringkas SMS yang di media sosial yang digunakan sehingga mempengaruhi cara berbahasa di alam realiti merupakan cabaran yang perlu ditangani dalam memartabat penggunaan bahasa Melayu yang betul. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid mengakui penggunaan media sosial menekankan kepantasan mesej yang disampaikan berbanding penggunaan bahasa dan tata bahasa yang betul. Apakah langkah dalam mengatasi cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar? Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedua, kerajaan memberikan galakan kepada penyelidik untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai medium kajian. Tiga, menguatkuasakan undang-undang. Dan keempat adalah bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkat dalam pendidikan dan pentadbiran. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ke arah memperkasakan bahasa Melayu. Sempena bulan bahasa Oktober ini, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Nur Hayati Ismail menyarankan agar stesen penyiaran di Malaysia terus mempelajari dan memperkasakan bahasa Melayu. Jelas beliau, Radio Televisyen Malaysia RTM sentiasa mendukung peranan memartabatkan bahasa. Jadi kalau boleh saya nak tengok sifar bahasa di RTM, kerana kalau kita melihat kalau RTM, kalau ikut peranan kita ya adalah untuk memartabatkan bahasa. Kalau kita sendiri tidak memartabatkan, memperkasakan bahasa, jadi peranan objektif kita ni tak betul lah kot ya. Beliau berucap merasmikan kolokium Bahasa Melayu untuk penyampai dan pengacara di Angkasa Puri. Kolokium bertujuan memberi pendedahan kepada barisan hadapan penyiar RTM berkenaan teknik komunikasi secara lebih berkesan menerusi penggunaan bahasa Melayu yang betul. Hai, nama saya Max. Saya akan menyambung cabaran yang seterusnya, iaitu
cabaran isu perpaduan kaum. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik. Contohnya kaum Melayu, India, Cina, Kadazan, Iban, dan banyak lagi. Namun, kepelbagaian ini menjadi masalah apabila semua kaum ingin mengekalkan identiti masing-masing daripada aspek bahasa, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai contoh, murid-murid hanya bergaul dengan kaum mereka sendiri saja. Bukan itu saja, terdapat juga sesetengah kaum yang akan memonopoli suatu sukan di suatu sekolah itu. Ini akan menyebabkan peluang kaum lain untuk memainkan sesuatu sukan itu ditutup kerana mereka berasa segan. Oleh kerana ini, beberapa langkah telah diwujudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Salah satu langkah ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara di sekolah. Ini akan menyebabkan semua kaum untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai pengantara, tidak kiralah kaum Cina, kaum India, kaum Melayu, kaum dusun. Apa-apa kaum akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Langkah seterusnya ialah menerapkan mata pelajaran pelbagai budaya. Sebagai contoh, pendidikan Islam, pendidikan moral, dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Ini akan dapat memberi pendedahan kepada murid betapa pentingnya perpaduan kaum untuk masyarakat dan kepada negara. Bukan itu saja, hapuskan monopoli sesuatu kaum juga adalah merupakan langkah yang penting. Sebagai contoh, pemilihan sesuatu sukan adalah berasaskan kemampuan dan bakat seseorang murid itu, bukanlah berasaskan kepada kaum mereka. Ini adalah contoh video apabila monopoli kaum dapat dihapuskan. Kerjasama adalah senjata kamu yang paling kuat. Rakan-rakan kamu, mereka adalah nyawa kamu. Setiap orang yang datangkan suatu, datang dan tengok kita menang. Ada pada kita menang untuk dia. Boleh tak? No matter what happens, we go forward as a team. What you do out there now, whether you give your all, that's your choice. Menang sama-sama, tekanlah pun sama-sama. Untuk pengetahuan semua, dunia hari ini sedang menghadapi era globalisasi yang kian memuncak. Hal ini telah menyebabkan Malaysia menghadapi pelbagai cabaran. Bagi mewujudkan negara bangsa yang berkualiti, hendaklah bermula daripada pendidikan. Pendidikan merupakan mekanisme asas dalam sebuah pembangunan negara agar dapat berdaya saing di tingkat antarabangsa. Saya, Muhammad Anik Kusyari bin Arius, akan membincangkan cabaran yang terakhir di dalam Akta Pendidikan 1996, iaitu cabaran menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Untuk pengetahuan semua, KPM telah menyertai penilaian antarabangsa iaitu Program for International Student Assessment, iaitu PISA, dan Friend in International Mathematics and Science Study. Namun, sejauh manakah kedudukan Malaysia dalam penyertaan penilaian antarabangsa tersebut? Kita dapat melihat Malaysia masih tercari-cari formula untuk menaikkan kedudukan dalam TIMMS dan PISA berserta dengan ranking universiti. Berdasarkan gambar, kita dapat melihat kedudukan Malaysia berbanding negara jiran dalam penilaian PISA 2012.
Kita dapat melihat kedudukan Vietnam lebih tinggi daripada Malaysia walaupun dengan kekurangan infrastruktur. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mendorong jatuhnya kedudukan Malaysia. Antara faktor yang menyebabkan keputusan pisah Malaysia jatuh kerana sikap murid-murid yang turut serta tidak bersungguh-sungguh kerana menganggap penilaian ini tidak penting. Ia juga disebabkan keutamaan guru, kerana kebanyakan guru mengutamakan menghabiskan sukatan dan bukan memahamkan murid-murid. Selain itu, Malaysia masih lagi menghantar pelajar rakyat Malaysia sendiri belajar di luar negara. Ini akan menambahkan kos pembelajaran yang perlu dikeluarkan oleh kerajaan. Malahan, pendidikan yang disediakan di dalam negara melalui institusi pendidikan tinggi awam, IPTA maupun swasta adalah diyakini lebih cemerlang tarafnya daripada yang terdapat di luar negara. Kita boleh menjadikan negara maju sebagai acuan untuk membangunkan pendidikan negara Malaysia itu sendiri. Antara langkah mengatasi hal tersebut ialah KPM harus menyemak dan mengubah kurikulum sekolah dan program mengikut keadaan semasa. Ini bertujuan mengembangkan bakat yang ada dan mengenal pasti minat pelajar tersebut. Dengan berpaksikan kepada keunikan masyarakat di Malaysia, kita boleh menggunakan ia dengan sepenuhnya bagi untuk menarik pelajar-pelajar dari negara maju untuk belajar di Malaysia. Akhir sekali, dengan memaksimalkan kepakaran rakyat Malaysia, para pendidik harus mengajar mengikut taraf kepakaran mereka itu sendiri. Ini kerana mereka mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut.